As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan, wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita limpahan kurnia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk terus melaksanakan atau mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat. Alhamdulillah, kita diberikan pertemuan pada malam ini untuk terus dalam kita meraih rahmat, pengampunan dan keberkatan dalam kehidupan kita. Dalam wadah online kita pada malam ini, anjuran daripada Office of Imam Masjid Al-Istiqamah. Alhamdulillah, minggu ini adalah minggu yang terakhir dalam tahun 2020. Alhamdulillah, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala berbagai ujian, berbagai cabaran dalam tahun 2020 ini. Mudah-mudahan tahun yang bakal kita bertemu dalam lebih kurang 2 hari lagi, mudah-mudahan 2021 menjadi satu kebaikan, meluaskan daripada pintu segala rahmat untuk buat kita semua dan mendapatkan lagi keberkatan dalam kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu, apa khabar para penonton, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat walafiat, berada dalam keadaan tenang-tenang sahaja, dalam keadaan yang bersama ahli keluarga, yang ada di antara ahli keluarga kita ataupun teman-teman yang berada dan sedang melihat dan menonton kita dalam keadaan yang sedang menghabiskan cuti tahunan kita. Ada yang keluar hanya bermain di Singapura saja, keluar daripada rumah, staycation lah orang kata. Alhamdulillah, ala kulli hal, ini semua adalah kebaikan, adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Janganlah kita merungut, malah kita diberikan atau diperlukan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan kita peluang untuk terus melaksanakan kebaikan di dunia ini. Dan mudah-mudahan
kebaikan tersebut juga akan terpancar apabila berada pada hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah pada malam ini akan saya kongsikan tentang hadis yang ke-31 dalam kitab Tadabbur Hikmal Hadis Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi sebelum saya menyentuh berkenaan hadis yang ke-31, ingin saya mengulang kaji tentang hadis yang ke-30 mengenai jangan melampaui akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di muka bumi Allah ini, janganlah kita melampaui sesuatu perkara yang mana telah diberikan hukum-hukumnya. Yang kita ini tak lari daripada melakukan kesilapan, melakukan kekurangan, melakukan kekhilafan dan sebagainya. Cepat-cepatlah kita kembali semula kepada Allah dengan kita bertaubat, dengan kita melaksanakan istighfar dan sebagainya. Dan insya-Allah hadis pada malam ini berkenaan tentang bab 31. Tajuknya adalah zuhud terhadap dunia. An Abi Abbas Sahli bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: Ja'a rajulun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala: Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa habbani an-nas. Faqala: Uzhad fid dunya atau izhad fid dunya yuhibbak Allah, wazhad fima indan nas yuhibbak an-nas. Hadisun hasanun rawahu al-Imam Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Daripada Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia berkata, Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila aku mengamalkannya, Allah akan mencintai kepada aku dan manusia juga akan mencintai aku. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah kamu berlaku zuhud di atas muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kamu, dan hendaklah kamu berlaku zuhud daripada apa yang berada di sisi manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Hadis riwayat oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hikmah yang kita boleh ambil di dalam hadis ini yang baru saja dikongsikan adalah berkenaan tentang selaku Muslim ataupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mempunyai sifat zuhud, yang mana zuhud ini yang bermaksud meninggalkan kekayaan, sebaliknya menggunakan kekayaan tersebut untuk membantu dan membangunkan Islam. Islam tidak memusuhi kekayaan, bahkan dengan kekayaan inilah yang menaikkan kembali Islam. Jadi di sini janganlah kita mengambil salah faham akan maksud hadis ini, yang kita ini perlu meninggalkan kekayaan bukan yang boleh mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Malah Islam tidak melarang kita sama sekali untuk menjadi seorang yang kaya, seorang yang mempunyai harta dan sebagainya, tetapi harta tersebut hendaklah ia dalam perjalanan yang mana mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan kita mampu untuk membantu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita perlu bersifat zuhud. Kalau dalam bahasa Inggeris mengatakan kita mempunyai sifat humble. Perlulah kita humble, yang mana kita tidak perlu menunjuk-nunjuk akan kekayaan kita. Biarlah kita kaya yang untuk pengetahuan kita sendiri. Dan janganlah kita sesekali menjadikan kekayaan kita ini sombong ataupun takabur
ataupun bongkak ataupun ujub dan sebagainya, yang perkara yang boleh mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ada sifat sedemikian. Apabila kita menjadi kaya, apabila kita menjadi senang, kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita tersebut kekayaan, dan dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala juga yang boleh mengambil semula akan nikmat kekayaan itu daripada setiap individu-individu yang dia inginkan, tanpa dia perlu memberitahu, tanpa dia perlu mengingatkan kita, tanpa dia perlu memberikan amaran dan sebagainya. Jadi apabila kita ada kemampuan, ada kekayaan, janganlah kita melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh banyak. Seperti yang kita sering maklum, yang sering kita ketahui akan kisah Qarun, yang mempunyai diri ini, beliau mempunyai harta yang banyak, yang mana tidak mampu kita nak mengira harta tersebut. Dalam sejarah menyatakan kunci untuk membuka pintu besi beliau ini perlu dibuka oleh orang yang mempunyai badan yang tegap-tegap. Maksudnya dia perlukan orang-orang yang mempunyai badan yang tegap dan sasa dan sebagainya, yang mana tidak boleh seorang untuk mengangkat kuncinya. Perlu lebih dalam 3-4 orang ataupun lebih daripada itu. Jadi kekayaannya tak ternilai dan tak terkira. Tetapi yang kita boleh ambil akan kesombongan yang beliau ada dalam diri beliau. Kekayaan tersebut, beliau mengatakan ini semua datang daripada hasil apa yang beliau lakukan di muka bumi ini. Sedangkan kalaulah dia orang yang beriman, kalau dia diberikan keimanan, maka dia bantu agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang sangat-sangat hebat di muka bumi ini. Tetapi kekayaan tersebut membuatkan dirinya menjadi angkuh, menjadi sombong, yang mana beliau terus melupakan akan dunia ini dan tidak memikirkan akan apa yang akan terjadi pada kemudian hari. Lalu sejarah mengatakan, kisah ini pun mengatakan, yang harta beliau sendiri yang menghempap beliau, yang membuatkan beliau kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekayaan, kesenangan, kemudahan, kemewahan. Janganlah sekali-kali kita menjadi sombong. Janganlah sekali-kali kita menjadi angkuh. Janganlah sekali-kali kita, orang kata, hidung tinggi. Kita lupa akan di mana kita pernah berada ketika dahulu. Kita bukan beranak ataupun kita bukan berada dilahirkan terus menjadi kaya. Tidak. Kita mempunyai ahli keluarga yang mana kekayaan tersebut kita hanya menumpang. Kerana mereka punya kudrat, kerana mereka punya kesungguhan mencari harta dan sebagainya, kita hanya tumpang kekayaan tersebut. Dan kalaulah kita sendiri mempunyai harta dengan mana titik peluh kita sendiri, sebab itu Islam ada berikan jalan-jalan yang mana apabila kita dah sampai kepada kemampuan, cukup pada kemampuan, perlulah kita keluarkan zakat. Ini di antara salah satu daripada rukun Islam yang 5. Dan kita digalakkan untuk banyak bersedekah, banyak membantu orang. Supaya apa? Supaya kekayaan kita tersebut dapat dirasai oleh orang-orang yang memerlukan, yang dalam kesusahan dan sebagainya. Para sahabat Nabi SAW, ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka juga di antara orang-orang yang terkaya. Tetapi bagaimana keimanan mereka? Bagaimana kekayaan tersebut tidak pun menggelapkan mata mereka,
menggelapkan jiwa mereka, hati mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau mempunyai harta yang banyak. Sampailah dalam kenyataan ada mengatakan, apa yang kau tinggalkan akan untuk keluarga engkau, wahai Abu Bakar radhiyallahu an. Dia berikan segala hartanya untuk Allah, untuk agama Allah, untuk meningkatkan lagi ekonomi Islam dan sebagainya. Dia hanya mengatakan, aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasul. Maksudnya, beliau yakin bahawasanya segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau yakin bahawa beliau orang yang suka dan segera dalam membantu, bersedekah dan sebagainya. Beliau tidak akan rasa kemiskinan yang akan melanda diri beliau. Malah Allah akan bantu kepada orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang lain seperti Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an juga hartanya, kekayaannya, Masya Allah, Tabarakallah, boleh beli kepada satu perigi yang mana ketika itu umat Islam nak ambil air tersebut perlu membayar cukai kepada orang Yahud. Lalu beliau berikan, lalu infakkan, lalu wakafkan perigi tersebut untuk orang Islam menikmati air tersebut tanpa perlu dibayar lagi. Kekayaan tersebut bukan untuk sekadar, bukan untuk nama yang mana orang akan menjulang namanya tinggi-tinggi. Tidak. Tapi kekayaan yang dia raih untuk bersama berkongsi, kongsi bersama kekayaan tersebut kepada teman-temannya, saudara maranya seagama, dan penduduk yang berada di situ merasai akan kesenangannya. Jadi tak salah untuk kita mempunyai harta di muka bumi ini. Jangan sampai harta itu kita lupa kepada Allah, lupa akan kewajipan kita, yang mana kita sibuk mencari harta, sibuk mencari sesuap nasi, sampai kita lupa akan tanggungjawab kita yang perlu kita laksanakan, iaitu 5 kali dalam sehari. Ada di antara kita yang sibuk dengan bekerja sampai lupa akan untuk melaksanakan ibadah solat. Dan dengan alasan mengatakan tidak ada waktu, tidak ada masa, tempat terhad dan sebagainya. Itu semua adalah alasan yang mana hanya direka-rekakan. Tetapi waktu yang Allah telah berikan kepada kita amat cukup. Bukan Allah kurniakan kita setahun 24 jam. Tidak. Ataupun seminggu 24 jam. Tidak. Tetapi satu hari mempunyai 24 jam yang Allah berikan kepada setiap individu. Sama ada beliau mukmin ataupun yang bukan beriman. Setiap manusia, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua ada 24 jam dalam sehari. Jadi tidak ada kita mengatakan waktunya tak cukup dan sebagainya. Mungkin kalau Allah tambahkan lagi waktu 48 jam dalam sehari juga, kita mempunyai pelbagai alasan, pelbagai apa jua yang kita ingin katakan. Jadi jangan sampai kita mencari sesuap nasi, mencari rezeki pada hari tersebut, kita lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kita. Itu adalah asas yang pertama. Jangan kita lupa akan kewajipan kita yang 5 waktu sehari. Kemudian, apabila kita menjadi senang, kekayaan kita kongsi kepada teman-teman yang kurang bernasib baik. Bantu, sedekah, banyakkan infak, banyakkan melaksanakan wakaf dan sebagainya. Selagi kehidupan kita berada dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bantu. Dan jimat cermat dalam kita berlanja. Bukan dikatakan orang kaya mesti habiskan wangnya dan sebagainya. Tak.
jimat cermat akan kekayaan tersebut, beli apa benda yang keperluan, bukan kemahuan. Perlu, dia beli. Bukan ikut mahu dan beli. Kalau kita perlu sesuatu, kita belilah dalam keadaan yang betul. Kita ada rezeki, kita nak merasakan satu kenikmatan tersebut, kita perlu ada tersebut, kita beli. Hadiahkan diri kita. Tapi kalau kita sudah ada, itu dalam kehendak kita mahu dan sebagainya, teringin dan sebagainya. Sedangkan perkara yang kita ada tu sudah pun ada dalam kemampuan kita. Cukuplah kita boleh jimat duit kita. Alhamdulillah, kita boleh salurkan kepada benda-benda yang lebih bermanfaat. Lebih-lebih pada benda-benda yang berfaedah untuk sakit penat kita di kemudian hari, untuk kita punya anak-anak nak menggunakan wang tersebut untuk mereka punya masa depan dan sebagainya. Jadi tak salah untuk kita menjadi kaya di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita mempunyai kekayaan, orang puji kita, orang sanjung kita, janganlah kita menjadi megah, janganlah kita menjadi sombong. Malah kita perlu ucapkanlah yang seperti Nabi pernah mengajarkan kepada kita. Apabila dapat pujian, katakanlah Bismillahi Masya Allah. Ucapkanlah Bismillahi Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang menjadi sombong ataupun golongan seperti golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana mereka ini mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Fir'aun, seperti Qarun dan sebagainya. Perlulah kita sedari ini semua adalah milik Allah secara nyata. Kita hanya mendapatkan akan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab kita lakukan pekerjaan, kita diberikan pekerjaan, kita diberikan naik pangkat dan sebagainya. Ini semua adalah asbab untuk kita berada di muka bumi Allah, dan Allah gerakkan hati insan-insan yang lain untuk membantu kita, menerima kita, menaikkan pangkat kita dan sebagainya. Ada kebaikan yang kita lakukan, Allah gantikan semula dengan perkara yang kita dah lakukan tersebut. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam penghujung tahun 2020 ini, sama-samalah kita dapat meningkatkan keimanan kita, kemantapan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diangkat semula penyakit yang sedang mengalami ataupun yang dialami oleh seluruh negara, seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita, kurniakan kita keafiatan, jauhkan kita daripada segala musibah, segala wabak, segala apa jua keadaan yang boleh memudaratkan diri kita. Dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita stay humble, biar apa orang nak katakan, tetapi kita sendiri yang mengetahui dan kita sendiri yang tahu akan di mana harta yang kita lakukan. Jika baik, alhamdulillah, ada kebaikan yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita lakukan atau salurkan kepada perkara yang kurang baik, kita sendiri yang akan dipertanggungjawabkan akan segala-galanya. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan perkongsian pada malam ini mendapat manfaat akan apa yang dikongsikan. Sikit sebanyak ia menjadi satu refleksi buat diri saya sendiri, dan saya menyeru dan mengajak kepada para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus perkukuhkan lagi keimanan kita, mantapkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam keadaan yang sihat walafiat dalam minggu-minggu yang akan datang, dalam keadaan yang penuh kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan saya mengucapkan selamat beristirahat dengan ahli keluarga, dan mudah-mudahan istirahat kita ataupun
ukhuwah yang kita bersama keluarga ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita bertemu lagi jika ada dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. As I look to nature's beauty.